pendengar-pendengar, penonton-penonton secara live pada malam ini di satu-satunya Forex Online Radio yang pertama di Malaysia ini, CTC FM, di mana segmen-segmen yang menarik yang kami bawakan khas untuk semua para trader, tak kira lah apa permainan yang anda gemari, ya, banyak teknik kan biasanya dengan mata wang asing ini. Okey, untuk segmen inilah ceritaku, dan ini dah masuk episod yang ke-119. Ui, 119 dah, cikgu. Banyak pengalaman yang dah pun kita gali, kita kongsi. Ya, makin pahit, makin susah, makin perih, makin itulah orang cari. Dia memang macam tu. Sebab ramai di luar sana pun masih lagi menghadapi benda yang sama, cikgu. Bertahun-tahun masih tak boleh nak rasa kemanisan tu. Jadi mungkin hari ini dalam segmen inilah ceritaku bersama dengan Cikgu Muhammad Ridwan, akan berkongsi pengalaman beliau daripada mula belajar bagaimana, apa keperitan yang dilalui sebelum dapat kemanisan. Tu manis nanti ujung-ujung manis, ujung-ujung. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kalau dah bersedia share, kita kongsikan maklumat yang penting ini, yang menarik ini, untuk sama-sama kita dapat mengambil panduan, pedoman, tip yang berguna untuk kita menjadi seorang pedagang mata wang asing yang konsisten dan yang berkualiti. Baik, itu yang penting. Okey, terima kasih Aiman Ibrahim daripada Brunei Darussalam, in the house. Okey, Yuliza Hazri, cantik baju siapa yang cantik? Saya ke baju cikgu? Okey, baik. Terima kasih kepada yang memberikan perhatian. Baik, cikgu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat juga? Alhamdulillah, sihat. Dah makan tadi? Alhamdulillah, sudah. Terima kasih kepada CTC sediakan sate sedap kan. Semua cakap macam tu. Okey, bukan nak promote lah, tapi memang sedap lah. Sate besar, sedap, tergasa lah kita makan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, untuk episod kali ni, di tahun 2020 ni, kita dah ke minggu yang kedua. Pertama, maknanya 2020, tahun yang baru ni kita dah ada dua. Minggu lepas satu, yang ni satu. Baik, hari ni kita bersama dengan seorang lagi yang akan berkongsi kisah beliau, supaya anda di luar sana dapat mengambil dia sebagai pengajaran. Kalau yang tak elok, yang elok jadikan ia sebagai senjata. Okey, boleh kita perkenalkan diri kepada penonton-penonton kita asal daripada, sedikitlah latar belakang tuan, sebelum kita bergerak ke arah Forex. Okey, lebih dulu terima kasih kepada CTC. Sama-sama, terima kasih kembali beri saya ruang dan peluang bersama dengan konti hari ini. Alhamdulillah. Okey, nama saya di Surat Beranak, nama saya Muhammad Ridwan bin Dollah lah. Okey. Saya asal dari Negeri Sembilan. Oh, Cap Goliden, satu kampung ni. So berumur 40 tahun, 42 tahun tahun ni. Kemudian saya menetap di Seremban. Baik. Dan di Facebook nama saya guna nama Muhammad Amran. Saya cari tak jumpa dia. Muhammad Amran. Apa cerita di sebalik tu? Cerita sebalik dia jadi macam ni. Sebab bila Muhammad Ridwan tu, dia punya kenalan daripada sekolah, kenalan daripada masa kita nak membangun. Betul. Jadi ramai di sekeliling tu dia tak memahami Forex tu. Jadi bila kita share, bila kita kongsi pasal Forex, dia orang agak skeptikal, dah tak nak ambil tahu. Ada yang jadi sebab tu saya ambil inisiatif buka satu FB lain atas nama Muhammad Amran, yang alhamdulillah kawan-kawan saya pun lebih mengenali saya dengan Muhammad Amran, dan dia orang lebih senang panggil saya dengan MR. MR. Dia lebih nama singkatan saya dengan MR lah. Maknanya rakan-rakan dalam satu aliran semua mengenali cikgu dengan MR, MR. Okey, baik. MR, kalau kita nak imbau kembali, berapa lama dah usia MR mengenali dagangan mata wang asing? Okey, to be frankly, saya tahu pasal Forex ni agak dah lama dah sebenarnya. Since platform pertama yang saya guna Marketiva.
Okey, lama tu. Lama tu. Okey. Itulah. Zaman-zaman cari gol. Okey. Since 2002 tu dah start dah dengan cari gol. Semua dah tahu dah pasal forex, tapi masa tu belum start trade. And saya mula belajar dan tahu sikit-sikit pasal forex dengan Marketiva tu since tahun 2004 lah, 2005 dah mula dah dengan forex. Lama ni. Dulu Marketiva kita boleh bukan depo, dia ada bonus $5. Okey. Okey, sebelah Marketiva tu kat bawah tu ada ruang chat lagi. Okey. So kita boleh chat dengan trader-trader yang guna Marketiva tu. Oh, okey. So itu kelebihan lah, kelebihan guna Marketiva lah. Baik. Mana siap boleh bersembang lagi. Boleh sembang lagi dengan trader-trader kat situ kan. Wow. So itulah permulaan saya kenal dengan forex lah. Itu 2004. Dulu MR sebagai apa? Dulu saya bertugas ataupun saya pada permulaannya saya kerja bank. Saya banker lah. Oh, banker. Kerja di bank lah, bukan Okay. bank, kerja di bank. Tapi tak lama sebab mungkin situasi masa tu tahun 2001 dengan kekangan ekonomi masa tu, dan saya decide untuk balik ke hometown. Okey. Dan mulalah dengan kerja-kerja sendiri. Merantau ke KL ke masa tu? Saya merantau ke KL. Okey. Di saya kerja dengan bank, sebuah bank di bahagian dipanggil situ dealing room. Dealing room. Ya. Maknanya berurusan ni Dia berurusan dengan share, dengan stocks. Masa untuk bank tu lah. Okey. Jadi saya assistant pada dealer, dia panggil dealer pada bank tu lah, bukan advisor. Advisor ni dealer kan? Dia dealer. Dealer pada bank tu. Jadi saya banyak tengok cara dia deal, cara dia macam mana nak ambil order dan so on lah. Wow. Itu pengalaman baik tu. So dari situ saya mula berminat untuk mengetahui lanjut, dan jadi masa tu saya dah tanam azam nak belajar dekat MIA actually, Malaysian Investment Association. Yes. Tapi disebabkan kos yang mahal lah. Memang mahal tu. Mahal. Ya. Kos bulanan dia, yuran dia. Saya dah tanam minat untuk belajar kat situ sebenarnya. Sampai ke tahap tu. Tapi sebab kos mahal, so saya simpan dulu lah. Niat. Okay, baik. So dan balik hometown, buat kerja sendiri, buat bisnes sendiri. Baik. Dan mulalah terjebak dengan cari gol. Which is kita tahu dalam cari gol tu ada macam-macam kan. Betul. Dia macam-macam ada cari gol ni. Ada macam-macam program, ada macam-macam investment scheme. Betul. Dan termasuk juga lah forex. Dan macam mana pula boleh dalam banyak-banyak tu MR nampak forex ni macam okey ataupun tak sengaja ataupun macam mana? Forex tu pada mulanya saya nampak forex tu dia seronok sebab duk ngadap monitor, depan PC dan boleh buat duit. Seronok lah. Itu permulaannya lah. Right. Kemudian saya jadi saya lose dengan forex masa tu dengan satu posisi. Saya lost dengan $600 dengan satu position saja. Alamak. So lepas itu kali pertama lah tu. Tak, actually dah ada juga profit taking kan. Tapi sebabkan saya lost pada satu position, satu entry tu saya lost $600. So I decide no, saya tak boleh pergi dengan forex. Bukan permainan aku lah ni. Bukan permainan aku. So since 2005 tu 2006 saya dah kata no, forex ni scam, forex ni tipu, confirm rugi. Sampai macam tu sekali tu, saya punya merajuk tu sampai macam tu sekali lah. Dan saya tu forex. Bila dah trade sendiri, belajar semua dekat cari gol ataupun ada cikgu-cikgu yang mengajar? Dulu susah Pak So. Memang susah. Dulu ada pun kosnya tinggi sangat. Belajar basic saja, basic pun beribu-ribu. Betul. Tak dinafikan langsung. Jadi wife saya pernah cakap, masa tu saya tak
tak bekerja. Baik. Wife saya cakap, kalau nak buat forex, buat betul-betul. Wife saya macam cakap. Dan saya, dia bagi semangat Dia bagi semangat. Wife saya jenis open, open-minded, dan dia sokong apa saja saya buat. Okey. Saya cuba dan saya print baby pips tu. Okey. Print Okey. Baik. Saya print buku baby pips tu. Kononnya nak belajar sungguh-sungguh kat situ lah. Tapi tak boleh. Dia kena berguru juga sebenarnya. Kena berguru juga. Maknanya dah lepas belajar dengan baby pit tu terus straight lah. Dah trade lah. Mula mula trade sikit-sikit. Lepas tu dah kat situ lah. Jadi bila saya dah print pun cuba nak belajar juga, tak boleh. So kalau betul nak forex, memang kena berguru. Tapi masalahnya pada masa tu nak berguru susah. So cost juga pun tinggi juga. So saya lupakan minat tu, dan saya kata masa tu saya cakap memang forex ni scam, forex ni rugi, forex whatever, macam-macam lah saya kata. Forex ni semua tak baik lah. Okey. Yelah, sebab dia dah makan duit banyak sangat tu. Okey, baik. Ini cerita seronok ni. Okey. Okay, so sampai ke tahun 2015. Merajuk lama tu. Lama dah. Maknanya 2006 forex dah gagal dengan 600 USD tu, dah habis dimakan dengan satu entry. Maknanya ini merajuk sungguh. Memang merajuk kawan. Bila dalam duration tu, bila kawan sebut pasal forex, jangan dekat kat aku. Ini membohong, ni confirm rugi. Sampai ke tahap tu. Baik, tu sekali saya tak nak terima forex. Baik. So sampai 2015 saya dikejutkan oleh seorang kawan. Kawan ni tak apa, boleh sebut nama dia, tak kisah. Azman, bukan nama dia Azman lah. Azman ni dia jenis suka buat program. Okey. Okey, dia suka buat program, kemudian dia create satu program. Kalau Pak Su masih ingat, dulu pernah kenal dulu nama AZ Effect. 2015. Ya, sekitar 2015. AZ Effect dulu masuk belum forex? Saya rasa belum kot. AZ Effect dulu dia jenis collect duit investor. Okey. Kemudian dia menawarkan pulangan 60% sebulan. Berani. Tu AZ Effect, dia menawarkan, dia orang Kelantan. Okey, dia menawarkan 60% sebulan dan dia bayar 2 minggu sekali. 30%. Confidentnya. Okey. Sambung cerita. Okey. So kawan saya ni, bukannya AZ Effect tu. Kawan saya ni dia nak tiru AZ Effect tu. Dia nak tiru. Dia nak tiru style AZ Effect tu, dan dia bagi 80%. Lagi dah. Ni confident teruk ni. Dia up lagi 20%. So sebab kawan dia kata ni bagus ni, dia ada trader bagus yang trade kan untuk dia. Trader ni memang trade untuk datuk-datuk ayat, untuk confident kan kita lah. Biasa macam tu lah. Pakai nama datuk, pakai company besar kan. So apa lagi? So dari situ saya terjebak untuk pertama kali selepas saya mengajuk. Saya kata okey lah, saya cubalah sebab kawan, dan saya invest dengan dia $1,000. Dengan Azek tadi? Bukan, dengan kawan Azman ni tadi. So Azman ni dia dah collect. Azman ni satu dah, kita manusia ni ada kelebihan masing-masing. Betul. Dia boleh meyakinkan orang hanya dengan bercakap dalam Telegram ya. Dia tak perlu jumpa orang pun. Ilmu apa dia pakai tu? Itu kelebihan dia. Saya akui dia punya kelebihan dekat situ. Baik. Dan dia berjaya kumpul $150,000 dalam masa 1 minggu. Baik. Hebatnya dia punya aura dia untuk dapatkan kepercayaan orang. Okey, baik. So, kelebihan dia lah tu. Kelebihan dia. Ya, tu kelebihan individu. So bila saya invest kat dia, dan untuk bulan pertama, alhamdulillah semua dapat 80%. Tapi yang the best is dia punya deal dengan trader tu. Okey. Azman ni punya deal dengan trader tu, first trader tu akan cari
untuk dia bayar pada investor. Maksud dia Trader dia akan cari profit 80% dulu. okey. Okay, 80% tu dia dah bagi, dah withdraw kan 80%. Berapa dia buat dalam bulan tu, dia punya pula. Oh, dia buat macam tu pula. Ya Allah tu aku. Bukan berpanjangan lah. Bukan. Okey. So untuk bulan pertama tu dah masing-masing dah happy lah, dah dapat 80%. Ya lah. So masing-masing tinggal 20% lagi kat dalam. So selepas dia untuk bulan kedua tu, cuma yang bagus dia kat situ, trader dia bagi investor password. Oh, okey. Okey. Dia punya nak menunjukkan ketulinan dan ketelusan ketelusan jiwa raga dia tu kan. Oh. Main jiwa ni. Okey. Okey. So dia bagi investor password untuk kita orang tengok. Mak ni boleh tengok lah. Memang boleh tengok entry dia. So masa dia profit tu memang seronok masing-masing lah. And suddenly pada bulan yang kedua, minggu pertama, saya terjaga pagi tu, lebih kurang dalam pukul 6.30 pukul 7. Saya terus buka balik dia punya account, guna investor password tu. Saya tengok dia floating dah 80% floating, negative floating. Oh, negatif Negative floating. So saya pukul 7 tu saya terus call Azman. Saya kata, bro, account kau dah nak MC. So Azman, oh iya ke? So dia kata dia terus buka dia punya account tu kat laptop. Kemudian dia kata dia sempat tengok account tu close one by one. Ya Allah, 150,000 tu habis pak. So satu gentle pasal Azman ni. dahsyat lah. Satu yang gentle pasal Azman ni, walaupun dia lost masa tu, dia dapatkan balik another 20% yang dia masih yang dia masih belum dapat lah. Dapat tu. So dia tak tahu tang mana dia cari. Dia dapatkan balik another 20% tu, dan dia pulang balik kepada semua investor dia. Jadi dia pulangkan lah. Dia pulangkan. Bagus. So investor dia tak kecam dia lah. Betul lah. Nama dia pun tak hit lah. Okey. So start dari situ saya mula nak belajar. Saya kata saya kena belajar. Saya kena tahu apa benda sebenarnya forex ni. Apa dah berlaku dengan forex ni sebenarnya. Tak, saya pun pelik juga. Daripada 2006 2015, hati yang merajuk tu boleh nak invest balik tu. Maknanya Azman ni dahsyat ni. Dia memang dahsyat. Ya, itu kita kena akui. Aura ataupun PR dia dahsyat tu, tinggi. PR dia dahsyat, betul. And kalau tak kisah saya sebut lah, dia seorang pegawai kerajaan SPRM. Tapi dekat semenjak kita buka ni dah 5-6 tahun, banyak sangat pegawai kerajaan yang ada dalam industri dagangan mata wang sebagai duit poket lah. Duit poket. Tapi itulah dia punya kehebatan dia. Dahsyat dia. Dan dia bertanggungjawab dan dia pulang balik yang nanda 20%. Itu baru betul. Hebat dia. Hebat dia. Itu hebat dia. But since perkara itulah saya mula belajar semula, cari semula apa sebenarnya dah berlaku dengan forex ni, apa sebenarnya transition sebab forex ni dulu dengan sekarang. Yalah, sebab tak pernah belajar bab tu kan. Yes. Saya tak tahu yang MetaTrader, masa tu saya tak tahu yang ada EA, saya tak tahu ada indikator yang boleh memudahkan. So selepas saya belajar tu saya faham. Ingat tak belajar dulu dengan siapa? Selepas dengan Azman, dan MR kembali cakap aku kena belajar. So kelas ataupun macam mana? Mula-mula saya belajar dari bacaan sendirilah, permulaannya. Kemudian saya invest duit sendiri juga. Selepas pada tu saya invest duit sendiri untuk trade sendiri kononnya. Untuk trade sendiri sebab saya masa tu dengan Mokas. Saya sebut Mokas lah, sebab tu memang popular dengan Mokas kan. So untuk trader baru yang cari Mokas pun mudah. So saya trade dengan Mokas.
Mokas dia ada RTC ranking. Yep. So ada RTC ranking, ada nombor 1, nombor 2. So ranking tu saya selalu follow. So ada satu nama ranking tu yang saya selalu follow, dan dia memang kau hebat Mamat ni. Okey. Masa tu. Kemudian saya pernah pump duit pada Mamat ni untuk follow copy trader. Saya pernah pump $10,000. Banyak tu amount. Okey. Saya pump $10,000. Dan apa yang berlaku kat situ sebenarnya, ada satu malam tu dia buat daripada $10,000 tu, dalam masa tu satu malam dia jadi $2,000. Okey. So saya dapat communicate dengan trader tu lah. Okey. So dia kata tak apa bang, nanti saya cover. So okey lah, seketika saya tidur. Pagi besok tu dia hantar sebenarnya, bang akaun kan dah jadi 8,000 semula dah. Dalam masa satu malam, dari 10,000 turun 2,000, naik balik 8,000. Dengan yalah, jangka masa dia suruh tidur balik, dan dia bangun dah ada 8,000 balik. Ada. So wah, memang kalau betul-betul dengan forex ni, dekat situlah timbul rasa kesedaran. Ya. So situ yang trigger saya sebenarnya. Point macam tu yang trigger saya sebenarnya, bahawa forex ni you boleh making money daripada forex. Ya, betul. Dengan jalan yang betul lah. Betul lah. Bukannya jalan scam. Banyak yang kat luar sana gunakan nama forex untuk scam, busuk nama forex. Sebab kita berdagang mata wang asing. Apa masalah dia? Kan? So walaupun macam tu, saya berkawan dengan trader tu sampai hari ni lah. Saya berkawan dengan dia, dan saya selalu berkongsi dengan dia, dia pun selalu berkongsi dengan saya kaedah-kaedah trading. Mokas saya ada kenal Kelantan. Siapa? Ramai lah. Mokas hebat. So since itulah permulaan saya melangkah semula mencari guru, mencari ilmu, tak kisah kat mana, berapa pun yang saya sesuai dengan saya ikut dan saya bayar. Baik. Okey, bila bercakap tentang bayaran untuk dapatkan ilmu, macam dulu kita tahu satu kelas basic 5,000. Betul. Macam sekarang ni mungkin agak mudah. Betul. Masa zaman-zaman 2016 dulu, adakah masih lagi mahal? Rasanya dah mula dah basic boleh belajar dah free. boleh belajar free. Yes, betul. Sebab saya nampak kat situ broker mula ada competition. Ya, betul. Di kalangan broker. Broker bagi education free, dia bayar pada master-master ni untuk ajar. Ya, betul. Terpulang pada individu saja untuk pergi atau tidak, untuk pergi belajar kan. So itulah saya mengambil peluang tu, dan dalam kerjaya forex. Saya sentuh terus ke dalam kerjaya forex. Saya admire ada seorang trader ni, dia IB kot. Dulu dia IB dalam broker Tradesto. Tradesto. Ya, tapi sekarang IB tu dah missing in action. Saya tak jumpa dia kat mana dah. Saya tak tahu kenapa dia hilang. So saya sangat admire dia. Kalau boleh saya sebut nama sangat dia. Saya sangat admire. Nama dia Zul. Zulflizo atau something ada nama dia. Zul ni dalam nak banner kerjaya forex dia, dia sanggup road tour atas own capacity, ke mana saja dengan kau sendiri tau, dengan tidur di masjid surau. Dia pergi jumpa orang kat mana, kat McDonald ke, kat mana ke, dia ajar orang sebab nak create dia punya kerjaya dalam forex tu. Nak create networking dia. Dia sanggup pergi tak balik. Saya pernah tanya dia, bro, macam mana you survive, sedangkan you ada wife, you ada anak, dan you keluar sampai 3 bulan tak balik 3 bulan. Dia cakap, macam ni bang, budak lebih rendah lebih muda pada saya lah. Muda daripada MR lagi. Ya, dia lebih muda daripada saya. Sebenarnya sebelum saya nak keluar, saya dah buat perancangan. Dia ada sikit fund, dia dah trade
akaun untuk dia keluar. Oh, okey. Faham. Maknanya Dia tak mengharapkan broker pun. maknanya dia dah ada profit sendiri, dia asingkan untuk dia untuk dia buat okay. Dia punya networking, untuk dia buat dia punya empire dia sendiri. Wow. So saya admire dia punya mindset dah. Hebat orang ni. Hebat dia memang hebat. Saya rasa dah jadi silent dah ni, dah senang orang ni. Wallahualam, saya tak dapat jumpa dia lagi dah. Okey. So dia kata dia dah trade account ni untuk dia travel keluar. Wow, macam tu. Dia kata kalau saya tak buat macam tu, broker tak nak pun broker bayar saya. Broker bayar pun confirm ada certain requirement yang broker memang of course lah kan. So dia kata saya nak buat dengan cara saya nak buat dengan capacity saya, so saya kena buat macam ni untuk saya sendiri lah. Dia punya mindset dia hebat. Susahnya mindset nak dapat orang macam tu. Mindset dia hebat. Maknanya MR dapat semangat, suntikan semangat daripada orang-orang macam ni. Yes, orang-orang macam ni. Selain daripada Mocha sebetulnya Zul ni tadi. Baik. So dari situ dia pun mengajar saya menggunakan, dia yang first ajar saya guna Bollinger Band. Okey, BBM ni. Bollinger Band dengan MA. Okey. Tapi dia bukan ikut method Cikgu Omali lah. Omali bukan. Okay. So dia punya method Bollinger Band dengan MA dia. So itu yang saya mula belajar dengan dia kat situ. Dan masa tu saya tak tahu pasal IB ni. Oh, tak tahu lagi? Tak tahu. Okey. Tahun berapa tu? 2016 lah. 2016 betul. Pada tahun 2016 saya tak faham lagi pasal IB ni. Pasal affiliate tu saya tak faham. Sebab tu saya tanya dia macam mana dia survive. Okey. Baik, saya faham tu betapa seksanya kan. Tak tahu apa lagi. Okey. Memang saya tak tahu apa. 2016 pun saya tak tahu apa. Jadi pada 2016 tu rezeki agak alhamdulillah lah, agak hebat ya. Sebab saya selain masa 2016 ni dah trade dah dagangan MR dah okey lah, ataupun masih belum okey, tapi akaun saya besar. Oh, baik. Besar mana tu? Saya depo 5,000, 10,000. Sebab saya berniaga. Okay. Selain daripada trader, saya berniaga. Saya buat construction. Oh, jadi ada duit lebihan tu terus. Bukan duit lebihan, Mazu. Takkan duit construction bawa pergi sana, ya Allah. Okay. Ini business. Okay. This is business. Business trading dengan real business, dia ada dua benda yang berbeza. Memang beza. Baik. So kita perlukan satu flow dekat mana kita nak flush duit, nak masukkan duit balik. Okey. Dan flush balik. So dia perlu ada cycle kat situ. So apa yang saya buat itu yang MR sebutkan tu biasanya company besar yang buat tu. Gegasi besar tu. Dia buat projek lain, and then forex ni sebagai yes. Itu konsep dia yang dahsyat MR ni. Saya suka konsep. Oh, konsep saya tak suka straightforward. Saya suka mengkaji konsep. Okey, tersambung. Okey, construction menggunakan duit construction untuk saya punya construction ni deal direct customer. Okey, baik. Direct customer yang deal cash. Okay. Once sign agreement, saya dah collect 10%. 10% tu dah wajib. Okay. So confirm saya pump dulu. So sebab tu saya kata masa 2016 tu Isnin saya depo 5,000, Jumaat saya withdraw 10,000. Wow. Okay. Memang saya buat, memang pada 2016 memang menjadi. Okay. Dan alhamdulillah pada 2016 sendiri pun saya walaupun saya one man show, saya jaya siapkan almost 20 unit rumah. Renovate ataupun daripada zero? Daripada zero. Jadi kalau ikutkan memang duit tu banyak kot. Kalau ikut sebenarnya lah. Banyak lah. Kalau ikutkan lah. Dah 20 biji rumah. Kalau satu kos dalam 500,000. Ya, betul.
area Kuala Lumpur Seremban bukannya murah sekarang masa tahun 2016 ni. Jadi apa yang poin saya adalah sebagai trader, jangan hanya memandang satu konsep, kena depo, trade, withdraw, depo, trade, withdraw. No, sebenarnya tidak. Kita kena bijak. Kita kena bijak kat mana duit tu flow kan. Saluran tu. Wow. Okey, baik, kita ke 2017. Kita okey, dah second half kan? 2.5 jam oh. Borak macam tu. Tak, ini sebenarnya dapat memberikan sedikit panduan orang kat luar sana yang sedang menonton kita ni, sebab dia kadang-kadang tak jumpa, tapi bila dia dengar, dia tonton, kenapa tak terfikir macam ni. Itu sumbangan kita lah betul. trader di luar sana. Okey, kita sambung 2017. Start 2017 saya mula kenal IB, saya mula kenal kawan-kawan networking, macam mana nak buat networking dalam 2017 baru mengenali, baru tahu pasal IB ni. IB ni rupanya makan affiliate. Yalah. Master ni rupanya cari affiliate. Okey. Selain daripada mengajar forex. Okey, betul. Okey. So 2017 tu saya di-invite oleh seorang kawan, nama dia Hamdan. Dia invite, dia kata, bro, jom join dia dalam broker FBS. FBS nak buat road tour. Okey. Yang dikendalikan oleh Coach Kiran. Coach Kiran. Yes. So dia kata dia buat road tour, program dia sekian-sekian, ada 2 hari 1 malam. Wah, seronok ni kan. Saya kata, saya memang nak belajar, saya follow. And itu adalah salah satu step saya dalam dunia belajar dan mengajar lah secara formal. Maknanya two way belajar dan mengajar. Yes. So dalam sepanjang road tour Coach Kiran dengan tim dia tu, saya rasa saya salah seorang yang follow Coach Kiran dan tim di setiap event dia. Wow. Bayangkan tu, jemu tak jemu dia pandang muka saya. Dan di permulaannya, saya adalah orang yang membangkang apa saja Coach Kiran ajar. Apa saja yang dia ajar, memang saya okey. Bangkang. Baik. Memang tak sehaluan dengan saya. Dengan semua signal dia tak sehaluan dengan kefahaman saya. Okey, tapi saya tetap ikut setiap event dia. Yalah, baru dapat dia punya titik pertemuan dia tu. Kalau tidak, kalau kita ikut kita tak masuk sebenarnya. Okey, sambung. Okey, dalam perjalanan saya follow tim tu, saya tak ingat dekat mana point dia, saya mula jatuh cinta ataupun mula suka dengan apa yang Coach Kiran ajar. Dan dari situlah saya belajar mengenal konsep trading yang sebenar. Wow, daripada tak suka, bangkang, lepas tu, dan saya rasa tak keterlaluan kalau saya sebut kat sini. Saya memang nak bagi kredit pada Coach Kiran yang ajar saya, yang beri saya satu kefahaman dan satu keberanian dalam forex. Baik. Dalam trading, yang mana dari situ saya diangkat dan diberi kepercayaan untuk mengajar. Wow. Oleh Coach Kiran. Bayangkan orang yang tak tahu apa-apa, tiba-tiba Coach kata, okay, you mengajar. You nak jumpa dengan orang, you nak cerita orang tak tahu apa level, tak tahu orang tu lagi terror ke apa ke. Okay, betul. Kan? So, but no, Coach Kiran said no. Dalam trading you semua sama. The matter yang membezakan adalah just amount. Itu je. Once you masuk dalam market, you sama. So itulah dapat suntikan semangat daripada Coach Kiran. Sampaikan ke hari ini, saya rasa kalau saya tak dapat bercakap dengan Coach Kiran dalam 2-3 minggu, sebulan, saya akan rasa saya lost. Wow. Sampai ke hari ni? Ya, sampai ke hari ni, alhamdulillah. Okey, baik.
bila dah mengenali tentang IB, bagaimana pula perjalanan trade MR? Okey, alhamdulillah perjalanan trade saya mula improve. Saya mula daripada akaun besar, akaun kecil, akaun besar lagi, dan sekarang mula stabil dan saya mula faham kat mana sebenarnya kita nak trade ni. Baik. Okey, macam mana kita nak trade, macam mana kita nak buat money management kita sendiri. Kalau menurut pendapat saya, money management ni berbeza pada setiap orang. Setiap orang berbeza. Takkan sama. Sebab apa yang saya praktikkan sekarang, saya lebih fokuskan destinasi saya. Apa yang saya nak. Fokus lebih kepada destinasi yang MR saya dah nak set. Yes. Contoh macam minggu depan saya nak pergi makan dekat Manate. Okey. Contoh kan. Baik. So makan kat Manate tu at least bajet dalam 500 ke 1000 ringgit lah. Confirm. So di situ kita projek macam mana untuk dapatkan 1000 ringgit dari trading. Untuk kita belanjakan. Untuk kita belanjakan. So kita ada akaun untuk makan-makan, kita ada akaun untuk jangka masa panjang, dan kita ada akaun untuk enjoy macam tu dah. Tu nanti saya akan tanya di hujung tu. Okey. Pengalaman, okey, kita dah masuk pengalaman dah 9.40 dah. Saya takut tak sempat je. Pengalaman pahit yang sukar untuk dilupakan, MC terlalu banyak ataupun kesilapan sendiri yang boleh menyebabkan bila kita dah tahu kecewa pada 2006 dan bila dah 2015 naik balik semula, tak kejadian-kejadian yang kesilapan yang berlaku dekat diri sendiri yang boleh kita angkat sebagai sempadan lah kepada pedagang-pedagang di luar sana. Okey, saya tak tahu apa yang akan saya cakap ni. Mungkin ada yang rasa saya keterlaluan ataupun bukan. Sebab saya rasa saya dah tak ada perasaan. Jangan sampai macam tu cikgu. Saya dah tak ada perasaan sekiranya loss. Loss is loss. Dan stop. Tunggu dulu bila mood okey dan you trade. Sampai ke tahap tu? Ya. Apa yang menyebabkan boleh sampai ke tahap tu? Dah selalu sangat loss ataupun peratusan profit lagi boleh cover balik yang tak, saya tak tahu kenapa. Sebab jujur saya katakan saya tak ada perasaan macam saya lost yang 2006 dulu. Kecewa dia tu. Kecewa tu dah tak ada dah. Okey, bila saya contohlah, bohong kalau tak ada loss ataupun mesti tak ada, ada loss. Confirm ada. You hebat macam mana sekalipun kan. So bila saya kena stop loss, saya akan stop trade untuk 1, 2, 3 hari ataupun minggu depan baru saya start trade semula. Saya takkan trade untuk kawal balik emosi. Sebab pada saya, kalau you nak trade, jangan sesekali beremosi. Ini idea idea yang bagus. Okay. Walaupun you bergaduh dengan wife sekalipun, okay, you jangan, emosi dah lari sikit, dah lari tune. So better don't. Ini daripada pengalaman MR Jangan. So relax, just trade santai-santai je. Baik. Sebab mungkin ni juga salah satu sebab bila santai trade dia akan rasa relax lebih. Yes, bila kita okey, duit ni je yang aku ada. Aku tabur contoh 500 USD. Aku nak kena build up ni duit ni, kalau tidak masalah aku. Jangan. Saya lebih suka kata orang tu jangan trade. Lebih baik ambil duit tu letak dalam ESB. Sebab trade ni dia dah macam berhantu. Memang berhantu. Dia berhantu. Sebabnya kita, setiap trader di luar sana yakin benda ni boleh mendatangkan keuntungan. Cuma ialah teknikal, dengan bukannya untuk teknikal saja, bukannya physical console saja, tapi diri sendiri sebenarnya main peranan yang sangat penting. Betul. Okey, macam Mar, kita bagi nasihat tentang emosi lah. Okey, emosi yang bagi MR adalah relevan untuk sebagai seorang trader. So untuk sebagai seorang trader, okey, first kita kena wake up pagi-pagi tu, early in the morning tu. Baik. Bangun pagi tu kita kena selesaikan apa tugasan kita, dan kalau boleh elakkan daripada
berselisih faham dengan orang sekeliling. So sebab dia akan efek pada kita punya emosi. Bila efek emosi, dia akan drag sampai ke petang, sampai ke malam. So itu akan ganggu kita punya trading. So bila kita set hari ini kita nak trade, better kita kena prepare diri awal-awal lah. Dan so jangan emosi diganggu. Sebab tu kalau saya memang kalau waktu saya trade, memang saya duduk di rumah ataupun saya lebih suka bersorangan di kedai mamak. Maknanya lebih tenang. Lebih tenang, relax. Yes, okay. Yes. Saya rasa kalau saya di dalam grup, saya hanya mungkin akan ada entry 2-3 kali entry je. Tapi kalau saya di kedai mamak, saya pernah buat satu hari 240 entry. Sebab saya scalper. Okay. Saya memang scalping memang scalping sajalah. Tapi yelah, bila beramai-ramai tu dia banyak sangat idea banyak idea betul. Macam tu dia so dia akan mengganggu kan? decision kita lah. Mengganggu kefahaman kita. Dan bila dah ganggu tu, elok kita tengah nak bau biru sikit je, awak close cepat-cepat. Ataupun kita dah baru floating, kawan yang biru dah mula hati dah tak sedap kan? Hati dah tak sedap. So kalau kita boleh kawal benda tu tak apa. Yes. Okay, emosi tu satu daripada yang menarik. Kenangan paling manis yang tak boleh dilupakan. Kenangan untuk dagangan forex. Okay. Saya tak ada cerita yang lama-lama lah. Cerita yang the latest one yang saya buat dengan gold lah. Saya buat trade dengan gold. Itu memang kenangan, the best moment. Saya pun nak dapat balik macam memang susah. Yelah, nak dapat balik memang susah. Sebab saya advise seorang kawan. Saya cakap dia ada fund sikit lah. So saya cakap, bro, ni gold ni nak sampai kat level sini, dia akan shoot up kat sini, bla 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 bla. Dia kata, betul ke? Ya, itu ikut analisa saya. So dia kata, okay, saya park you 5,000, you trade, you letak kat situ. So saya ni berlaku awal bulan ni itulah. So baru lagi. Mana ni kenangan manis yang paling baru, sangat manis. Paling latest, yang memang segar di ingatan saya. Baik. So saya entry 1471 saya entry. 1471 terus gold naik, saya hold almost 1 bulan. Saya stop dekat 15, dekat 161 1601. Okey. Masa dia tengah spike 16 itu, saya sempat close. Daripada account 5,000 tu saya buat untuk dia, dah menjadi ke 88,000. So the best, memang rezeki dia lah. Berapa commission? Ya Allah. So itulah kenangan saya yang paling latest sekarang lah. Yang sudah sebelum ni banyak lagi dah. Okey, itu yang paling latest. Dan macam mana kehidupan sekarang? Sedikit kehidupan tentang Alhamdulillah, kehidupan. Selesa ke atau macam mana? Alhamdulillah, kehidupan saya selesa. Lepas tu ada sebuah rumah, ada kereta tu. Cukup makan minum. Itu dah cukup dah tu. Cukup dah. Nak pergi ke mana pun kita boleh plan awal. So berapa target. So saya katakan tadi, saya lebih suka destinasi kita kat mana. Nak pergi macam mana, kita plan macam mana. Plan awal. Yes, betul. Yes. Saya lebih suka macam tu. Okey, baik. Sedikit nasihat kepada trader-trader di luar sana, untuk yang baru, untuk yang lama tapi masih lagi tercari-cari rentak untuk mendapat profit, untuk jadi trader yang konsisten lah, senang tidak. Nak jadi trader yang konsisten ni dia subjektif. Bila sebut konsisten tu, yalah, betul lah. Sebab ada orang dia konsisten dia dalam 1 bulan tu 2 hari dia trade. Okey. Lepas tu dia tak trade dah. Trade lah, okey. Pun dia boleh kata dia konsisten. Betul. Kan? Sebab bulan dia memang tak loss lah 2 hari, betul bulan depan pula. And so this is subjective. Semua apa yang penting sekarang ni kita kena plan kita punya kewangan tu, yang dalam trading tu yang paling penting. Tu cantik tu. Share kan macam mana tu. Contoh kewangan tak ada kod yang boleh
bagi satu perniagaan yang boleh bagi pulangan berlipat kali ganda dalam masa yang singkat. So kita kena set berapa yang kita nak dan buat projection macam mana kita nak capai. Contoh kalau kita nak sebulan kita nak 20%, so dalam sebulan ada 20 hari. Okay, 20 hari trade, kita just satu hari 1%. Kita untuk lebih secure kita kena ada projection. Tapi biasalah sebagai trader ni kita nak berhenti, tu yang salah, yang susah. Berhenti. Yes. Itu sebenarnya. Memang masalah berhenti tu. Kita boleh cakap kita buat projection dan so on dengan teknik ke dengan kaedah tu gini. Tapi itulah dia, kita kena buat aturan-aturan kita macam mana. Dan baru-baru ni saya ada manage account luar negara, ada klien dari Mongolia so on. Saya dengan bos saya cakap, okay, saya tak nak shoot banyak-banyak. Maybe saya target about 5 to 10% only for this one. So this one saya dah achieve buat 15%. Dah lah bos, cukup dah tu. Dah cakap dengan dia bos, saya tak trade minggu ni. So dah 15% cukup dah tu. Adakah itu disebabkan SOP yang telah ditetapkan oleh MR sendiri untuk MR trade? Tak nak, bukan itu maksud saya. Maksud saya jangan pressure. Jangan pressurekan diri kita untuk capai sesuatu yang terlalu besar, terlalu susah. Betul. So at least kalau you kata sekarang ni you boleh dapat sehari 10%. Okay. Jangan minta 10%. So you buat 1% je cukup. Kalau you boleh buat macam tu, dan you can survive. Definitely you can survive. Okay, saya suka dengan perkongsian ini. Persediaan untuk menjadi seorang pedagang mata wang asing yang persediaan lah. Okay. Perlu ada ni untuk orang yang baru nak berkenalan. Untuk persediaan, semestinya ilmu lah yang paling utama lah. Baik. Kena berilmu. Sebelum kita melakukan sesuatu tu, kita kena berilmu. Kemudian kita tahu salah belok dia macam mana. Kemudian kena ada equity lah. Kena equity ni boleh datang dari pelbagai bentuk. Betul. Okay. Ada orang daripada fund manager orang lain, ada orang daripada duit dia sendiri. Jadi kalau duit kita sendiri, berapa yang kita berapa kita punya sesuai modal yang kita perlukan, dan berapa yang kita nak, kena sesuai lah. Itu yang kalau dari segi management tu, itu yang sepatutnya trader buat lah. Bukan kata depo 10 you nak 100 masa singkat, dalam masa yang singkat. So ya dalam forex benda tu boleh berlaku. Boleh berlaku, tapi bukan selalu berlaku lah. Bukan selalu. Okay, saya layan dulu komen. Yuliza Hazri, thank you. Dia kata cantik baju. Yang ni saya tak dapat nak baca ni. Nama dia tulisan Rusia pun ada ni. Okay, best dia kata. Alhamdulillah. Mr. Ridwan is best. Ni Jesse Bayas Galan. Ni daripada mana? Dari Mongolia. Oh, baru sebut nama dia tadi. Hamdan Hamad, idola saya. Bagus. Dan kepada yang mengikuti kita, bukan kaleng-kaleng yang mengikuti kita ni. Okey, baik. Untuk masa depan, adakah MR ada buat kelas? Ini kita nak promote diri apa semua. Okey, nak berikan ruangan nak promote diri Tak, dia lebih kepada kelas lah. Ilmu yang kita nak kongsi. Macam saya katakan tadi, sebelum ni saya buat kelas ataupun saya follow Coach Kiran punya kelas. Kadang saya diberi kepercayaan untuk handle kelas dia semua. Dan sekarang ni saya ada juga buat personal coaching, group coaching, buat live trade. Saya lebih suka buat live trade event lah. Saya selalu buat live trade event. Kekerapan seminggu sekali, sebulan sekali, almost at least sebulan sekali lah. Pada NFP. Pada NFP. Ya. Yeah. Jadi sekarang ni kebetulan saya diberi peluang untuk bekerja dengan satu broker baru di Malaysia. Dengan BCR, kalau boleh saya sebut. BCR BCR Basera, daripada Australia, broker daripada Australia.
Saya diberi peluang untuk bekerja dengan broker tu. Baik. Okey, dan di Bisera pun ada menyediakan ruang-ruang untuk kelas-kelas macam ni. So saya ambil peluang tu untuk invite kawan-kawan untuk buat kelas dan live trade. Macam yang latest yang saya rancang, Okey. saya merancang untuk adakan satu live trade NFP Februari pada 7 hari bulan ni, 7 hari bulan 2 Live trade di Palma Hotel Shah Alam. di Palma Hotel lah. Ya, di Palma Hotel. Maknanya live tu Live. kita buat live trade. Ya. Dan kehadiran Kehadiran yang boleh memuat tu saya menganggarkan ataupun saya menyediakan kapasiti dalam lebih kurang penyediaan dalam 30 packs untuk satu event lah. Wih, untung ni siapa yang pergi ni? Live trade NFP ni. Untung tu nombor 2. Yang penting ilmu lah. Yang penting ilmu dan komuniti Pak Su. Yalah, komuniti tu yang penting lah. Dia sekarang ni kalau kita tak berkomuniti, kita takkan dapat. Macam sekarang ni ada satu yang saya cakap yang luar biasa bagi industri forex. Betul. Biar orang di luar sana tahu bahawa dagang mata wang asing ni kita tidak melalui kedai-kedai changer, money changer, tapi kita menggunakan platform Alamaya. Tapi kalau kalau boleh lah, kalau boleh saya ingin minta sesuatu pada trader lama ataupun pada pioneer traders Malaysia. Kalau boleh lah, saya nak minta satu perancangan macam mana nak bagi awareness pada rakyat Malaysia ni bahawa forex tu bukan scam. Ya. Kena buat lah benda macam tu. Yes, itu yang saya nak. Tolong kalau boleh satu komuniti yang hebat sekarang saya percaya CTC mungkin atas kapasiti CTC FM juga mungkin boleh buat benda tu. Dalam 4 tahun kebelakangan ni semua orang dah mula sedar menyedari hal itu. Ya. Jadi itu saya. Tapi kalau dapat buat lagi macam idea daripada MR bagus lah. Benda-benda macam tu kita perlu bagi tahu pada rakyat Malaysia, Melayu sebenarnya, especially Melayu. Apa sebenarnya forex trading ni? Apa maksud scam di sebalik forex? Betul. Kita dapat huraikan tu dua benda ni, alhamdulillah. Kita sedih bila baca yang berita terbaru adik Balkis Ya, betul. Semua netizen kecam forex, main forex. Dia maksud saya cuba nak dapatkan apa yang maksud dia bercakap tu. Dia nampak tapi mungkin ayah dia, ibu dia pernah tahu berkenaan dengan forex. Kalau dia takkan dia boleh spontan keluar begitu. So jangan, satu lagi, jangan kecam sangat. Oh, kecil-kecil dah main forex apa semua. Dialah anda sendiri pun luar sana ramai yang tak berjaya. So tepuk dada lah, tanya diri sendiri dulu. Betul. Sebelum kita mengata orang. Betul. Sebabnya mesti ada sebab, alasan dia cakap begitu. Okey, last kata-kata akhir lebih kurang dalam 4 minit. Okey. First of all, tadilah saya nak ucap terima kasih pada pihak CTC FM. Dan saya ambil kesempatan ni, saya nak ucap terima kasih saya pada yang terutama Coach Kiran yang dah mendidik dan lead saya sampai ke sekarang lah. Okay, dan sehingga saya diberi peluang bekerja dengan broker untuk lebih tahu Bisera, baru BCR, untuk lebih tahu pasal brokerage, untuk lebih tahu pasal forex dan so on, untuk lebih expose, melangkah setapak lagi, alhamdulillah, untuk lebih expose dalam dunia forex ni. Betul. Okay, selain daripada komuniti, selain daripada kawan-kawan, dan saya ucap terima kasih pada kawan-kawan yang selalu support saya, event yang saya conduct, whatever kelas yang saya buat, dia orang datang, contoh macam Hamdan, contoh macam Manizam, macam Wilda, macam kawan-kawan di Basera. So jadi kita perlukan komuniti, kita perlukan sahabat-sahabat ni. Betul lah, tak kisahlah kita di broker mana sekalipun, kita berkomuniti dulu. Ya, betul. Lepas tu kita pilih lah yang terbaik, betul. Bukan nak condemnkan broker tu broker ni, tidak. Kita berkomuniti saja. Ya.
Okey, alhamdulillah. Live trade sekali lagi, tarikh dia pada 7 hari bulan Februari. 7 Februari Ya, hanya di Palma. 30 seat di Palma Shah Alam. Di Palma Shah Alam. Okey, boleh bersama dengan MR dan cara untuk bersama-sama dalam trade tu. Acara dia kita akan Mula dengan daftar macam mana ataupun walk in kalau saja. untuk mendaftar mungkin nanti boleh PM. ada kita PM pada IB Okey. ataupun pada Itu kalau bawah broker MR. Kalau yang bukan, tak ada masalah, just datang dan register pada BCR, register account pada BCR dengan sedikit komitmen. Saya itu letak mestilah kat situ. fee sebab kita nak live trade kan. Komitmen kat situ untuk deposit pada akaun sendiri. Okey. Untuk kita live trade. Kalau tak deposit macam mana nak trade kan? Itu isu je. dia. So just deposit akaun sendiri Okey. dan datang kita akan live trade. Alhamdulillah. Dan dalam live trade tu saya akan mulakan dengan technical dan live trade lah. Live trade. Sebab saya trade, jujur saya katakan saya tak reti news. Okey. Tapi buat live trade Ya. berkenaan dengan NFP. Yes. Wow. Nak tahu kena datang lah. Sebab NFP tu laju. Laju, memang laju kan. So saya memang trade tak reti news. Okey. Memang saya tak reti. Baik, itu satu cara daripada tetamu kita. Baik, saya mengharapkan ini dapat membantu anda di luar sana. Kalau ingin mengetahui lebih lanjut, Facebooknya adalah Muhammad Amran MOHD jarak AMRAN. Ya, betul. Gambar apa Gambar Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Terminator. Okey, dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sekali lagi MR kerana sudi bersama dengan CTC berkongsi yang tak lokek langsung tentang pengalaman untuk kita kongsikan kepada pendengar di luar sana. Okey, selepas ini jangan lupa tuan-tuan, puan-puan, Cikgu Aslan Hashim akan bersama dengan kita dalam Bicara Teknikal, khususnya BBMA. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Lambai sikit cikgu kat kamera. Mana? Udah.